Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzatul Hazikah binti Muhammad Hairi, KID 2206041128. Hari ini saya akan menceritakan tentang implikasi pendatang asing dan pemindahan teknologi. Malaysia antara 10 buah negara teratas yang tersenarai sebagai penggaji warga asing tertinggi di dunia. Kebanyakannya pekerja asing datang daripada Indonesia, Filipina, Bangladesh, Kemboja, India, China, Pakistan dan sebagainya. Mereka bekerja dalam sektor bergaji rendah seperti pembinaan, yang macam saya kata tadi, pekerja kilang, pembantu rumah dan lain-lain lagi. Biasanya majoriti lah rakyat Bangladesh kebanyakannya akan bekerja di kilang. Kategori pekerja. Pekerja asing boleh dikelaskan kepada dua, iaitu pekerja asing tanpa izin parti dan pekerja yang datang secara sah. Pekerja asing yang datang tanpa izin parti tidak pernah melalui proses apa-apa seperti kategori yang pertama. Mereka juga tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Risiko penyakit berjangkit yang tinggi seperti tuberkulosis, TB dan mudah dieksploitasi. Manakala pekerja yang datang secara sah, mereka ini umumnya telah ditentukan jenis pekerjaan, majikan dan telah diberi tempat tinggal. Mereka telah melalui pelbagai proses untuk memenuhi kelayakan sebagai pekerja. Mereka juga kemudian diberi permit kerja yang dinyatakan tempoh kerja mereka di negara ini, di negara Malaysia lah. Kategori ini mempunyai dokumen perjalanan yang sah, bebas penyakit berjangkit, mempunyai kontrak pekerjaan yang sah dan tidak akan membawa banyak masalah. Majikan mereka juga lebih bertanggungjawab dengan menyediakan tempat kediaman mereka, makanan, perkhidmatan dan perubatan. Cara salah kedatangan pekerja asing di Malaysia. Biasanya mereka akan menggunakan lorong semut, iaitu lorong yang orang tidak tahu, kalau bahasa kita dipanggil lorong tikus, untuk tembus ke Malaysia. Mereka menggunakan lorong semut di sempadan untuk membolosi kawalan keselamatan negara, menipu pas pengajian pendidikan, menggunakan pas rawatan sementara dan berkahwin dengan warga negara tempatan. Ia bertujuan untuk memenuhi permintaan di sektor kritikal seperti pembinaan dan juga perladangan. Jumlah parti seramai 600,000 orang boleh sahaja mendatangkan persepsi negatif masyarakat terhadap kerajaan Malaysia. Usaha kerajaan seperti pengampunan, sebatan dan pembekuan pengambilan pekerja asing yang baru tidak pernah menghalang parti. Kepintaran dan kebijaksanaan agensi penguatkuasa yang terlibat belum mampu memberikan penyelesaian bagi mengurangkan kehadiran parti ini. Kesan buruk kedatangan pekerja di Malaysia. Tingkah laku dan kegiatan negatif seperti pergaduhan yang akan mengakibatkan kematian. Kes-kes jenayah seperti ragut, rompakan, rogol, mencuri, berhalwat, berzina dan mengganggu anak-anak gadis. Yang terakhir juga, mereka akan mengambil peluang penyagaan rakyat tempatan dengan memajak lesen atau secara terang-terangan penyaga di tepi jalan. Masalah sosial pekerja asing. Yang pertama, masalah sosial yang ditimbulkan oleh pekerja asing diatasi dengan kerjasama tiga pihak, iaitu kerajaan, swasta dan masyarakat umum. Yang kedua, kerajaan sebagai agensi pembentuk, pengawal dan pelaksana dasar memastikan kemasukan parti dihalang sepenuhnya. Yang ketiga, keupayaan kerajaan membentuk dan mengawal dasar sangat membanggakan, tetapi lemah dalam aspek
pelaksanaan. Dan yang terakhir, banyak program telah dilaksanakan seperti program pemulihan dan pengampunan, tetapi ramai parti yang menyelundup masuk. Kesudahannya, lebih ramai pekerja asing dan parti membuka kampung sendiri, menyekolahkan anak-anak di sekolah kerajaan, menggunakan perkhidmatan kesihatan kerajaan dan mewujudkan kawasan setinggan baru. Swasta pula bertanggungjawab memastikan pekerja yang terlibat dalam sektor pembinaan dan peladangan mempunyai permit kerja yang sah dan mengutamakan pekerja tempatan. Yang terakhir, orang ramai perlulah bersama-sama melicinkan operasi pembasmian dari semasa ke semasa kerana tanggungjawab membanteras pendatang asing tanpa izin ini turut menjadi sebahagian tanggungjawab rakyat yang bermaruah. Keperluan pemindahan teknologi. Definisi pemindahan teknologi ialah usaha mengimport atau membawa masuk peralatan dan pengetahuan seperti kemahiran, tata cara dan teknik asing demi meningkatkan daya produktiviti industri tempatan. Mengapa perlu pemindahan teknologi? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tenaga kerja tempatan, lalu membaiki kualiti hidup mereka. Yang kedua, teknologi moden seperti komputer dapat mempercepatkan pemprosesan data-data. Yang ketiga, jentera-jentera seperti mesin menuai dapat mempercepatkan pengeluaran hasil pertanian atau hasil perkilangan. Yang keempat, mempercepatkan pembangunan industri. Dan yang kelima, bahan-bahan mentah keluaran negara dapat dieksploitasi dengan lebih cekap menjadi barang siap, seterusnya menggalakkan pertukaran wang asing dengan mengeksportnya. Yang ketujuh, membawa kepada perkembangan pesat dari segi kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, lebuh raya, jalan kereta api, sistem telekomunikasi, bekalan elektrik dan sebagainya. Yang ke-8, wujudkan kesan rantai positif seperti pertubuhan sektor-sektor ekonomi dan membuka peluang ekspor yang baru kepada negara. Misalnya, pengeksport komponen-komponen kereta oleh kilang yang ditubuhkan untuk membekalkan komponen kereta kepada Proton. Seterusnya, mengapa perlu pemindahan teknologi? Yang pertama, teknologi pertanian moden seperti bioteknologi dalam penghasilan baka-baka yang baik dan hidroponik dalam mengintensifkan proses pengeluaran dapat meningkatkan pertumbuhan sektor pertanian sejajar dengan wawasan pertanian negara. Yang kedua, cara untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga buruh ialah seperti menuai padi semasa menuai padi dan penggunaan teknologi canggih seperti robot. Yang ketiga, pengimportan teknologi rumah tangga akan memudahkan kerja suri rumah tangga dan membolehkan mereka menumpukan kepada kerja-kerja yang lebih produktif seperti anak-anak buat kerja sambilan. Dan yang terakhir sekali, pengimportan alat rawatan perubatan boleh meningkatkan taraf kesihatan rakyat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih. Pembangunan kilang pembuatan produk Turkish Aerospace Industries TAI di Malaysia mampu direalisasikan dalam tempoh setahun. Keyakinan itu disuarakan syarikat aero angkasa Turki itu yang telah mengemukakan cadangan itu sejak 2019 lagi. Pusat itu juga mampu menjadikan Malaysia sebagai hub produk aero angkasa berkenaan di Asia Pasifik. Wartawan Juliana Syarin yang berada di Turki ada butirannya. Keupayaan TAI disaksikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerusi lawatan ke kilang pengeluarannya. Pusat di pinggir Ankara itu meliputi kawasan seluas 5 juta meter persegi dengan 150 meter persegi kemudahan industri. Taklimat mengenai operasinya disampaikan Presiden yang juga Ketua Pegawai Eksekutifnya Prof. Temi Kotil. Menurutnya, TAI mampu melatih 2,000 jurutera dan juruteknik setahun. And what we are building, if we share our knowledge, actually we're increasing. We're using your engineer to increase our knowledge, This is the win-to-win.
Tapi dengan menggaitkan dengan pemindahan teknologi dan di mana pihak pembekal bersedia untuk datang ke Malaysia untuk membangunkan kilang dan sebagainya, akan membolehkan kita mencapai membangunkan teknologi sendiri. Ketika ini, terdapat 20 jurutera Malaysia ditempatkan di TAI untuk latihan industri dan jumlah itu dijangka meningkat kepada 100 pelatih menjelang akhir tahun ini. Perdana Menteri sebelum itu mengadakan lawatan ke MKE Corporation, ia syarikat milik kerajaan selaku pembekal utama kepada tentera negara itu. Ketibaan Perdana Menteri disambut Menteri Pertahanan Turkiye Hulusi Akar. Juliana Syarin, TV3, Ankara.